Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Umar Hilmi bin Umar Azzi, nombor kad matrik A181839, akan membentangkan hasil kajian saya di bawah subjek pengantar pendidikan bersepadu. Terdapat 4 komponen yang saya akan dedahkan. Yang pertama, konsep model term. Yang kedua, kaedah penyelidikan. Yang ketiga, laporan temu bual. Dan yang keempat, rumusan dan refleksi. Yang pertama, konsep model term melibatkan 3 hubungan antara Tuhan, manusia, alam yang saling berhubung kait. Interaksi antara ketiga-tiga ini adalah bertunjangkan utama dalam proses kehidupan. Konsep bersepadu ini memandu manusia dalam perlakuan dan perbuatan seharian. Ini berlaku apabila paksi kepada konsep bersepadu adalah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Disuruh konsep bersepadu dalam pendidikan sesuai untuk diterjemahkan ke dalam proses integrasi komponen perubahan, iaitu pendidikan, kurikulum dan masyarakat. Seterusnya adalah kaedah penyelidikan. Saya telah melakukan 2 kaedah penyelidikan yang utama. Yang pertama, metod penentuan subjek. Yang ini memfokuskan serta menentukan sasaran sesebuah kajian yang dilakukan. Yang kedua, metod pengumpulan data, iaitu usaha untuk mengumpulkan semua maklumat atau sumber rujukan bagi satu kajian, sama ada dalam bentuk sumber pertama, primer, dan sumber yang kedua, sekunder. Dan metod yang kedua ini saya pecahkan lagi kepada 4 kaedah. Yang pertama, metod dokumentasi, iaitu sebagai sumber utama untuk saya menganalisi dan memperolehi maklumat secara mendalam. Yang kedua ialah metod temu bual, iaitu telah membuat satu sesi diskusi ilmiah bersama responden dengan menggunakan platform Google Meet. Dan saya juga telah menyediakan beberapa soalan untuk melancarkan lagi sesi temu bual tersebut. Okey, yang ketiga ialah metod rakaman video. Ini adalah saya telah melakukan rakaman terhadap temu bual yang saya telah lakukan sebagai rujukan dan data primer untuk dari situ saya dapat mengenal pasti isi-isi penting dengan tepat dan tiada satu maklumat pun tertinggal. Yang keempat, metod internet atau research design, iaitu saya mendapatkan info sebagai info tambahan dan untuk mengenal pasti sumber daripada masalah yang tidak jelas ataupun kabur, bertujuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau keadaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Itu adalah antara kaedah penyelidikan yang saya lakukan. Seterusnya ialah laporan temu bual. Seperti yang kita tahu, saya telah melakukan sesi temu bual bersama responden secara face to face, ataupun dalam istilahnya ialah dalam bentuk alam maya dan menggunakan platform Google Meet. Saya telah mengemukakan 6 soalan sebagai untuk melancarkan lagi sesi temu bual. Terdapat 6 soalan yang saya telah ajukan kepada responden saya. Kita pergi kepada soalan yang pertama, iaitu apakah maksud atau ta'arif pendidikan bersepadu menurut kefahaman responden? Menurut beliau, pendidikan yang menjadikan manusia sebagai insan kamil meliputi ilmu duniawi, ukhrawi. Manusia yang berilmu tidak memisahkan agama dan sains kedua-duanya. Ilmu yang diperolehi memartabatkannya menjadi orang yang pakar dan ilmuwan. Tercermin nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Seterusnya adalah soalan yang kedua. Bagaimanakah untuk mengaplikasikan kesepaduan dalam proses pengajaran di bilik darjah? Antara cara yang beliau lakukan adalah beliau menyarankan ialah pendidik perlu bersedia dalam banyak aspek keperluan. Yang kedua, mengenal pasti strategi,
yang sesuai untuk menyampaikan ilmu wahyu dengan berkesan semasa proses pengajaran. Antara cara yang beliau lakukan ialah dengan menyediakan bahan-bahan untuk proses pengajaran dan pembelajaran, seperti melakukan aktiviti mencari maksud sesuatu perkara atau senaraikan perkataan yang janggal bagi mereka dan kaitkan setiap perkara itu dengan unsur Islamik. Yang kedua ialah pendidik bukan saja hanya tertumpu pada subjeknya, tetapi mengaitkan juga pelajaran yang lain sebagai merantas kurikulum. Sebagai contoh, dalam aktiviti regangan boleh menerapkan kemahiran membilang dan mengira yang diajar dalam subjek mata pelajaran matematik. Guru hanya perlu meminta murid-murid membuat pergerakan regangan sambil mengira dari nombor 1 hingga ke nombor 8. Melalui aktiviti ini, murid secara tidak langsung dapat memperbaiki kekuatan memori mereka secara terhadap angka. Soalan yang ketiga iaitu bagaimanakah Puan mengintegrasikan pendidikan rohani dalam kehidupan. Ini adalah antara bagaimana responden melakukan sedemikian. Yang pertama, pendidikan yang benar adalah bersumberkan dan bertunjangkan kepada prinsip hidup beragama, melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya, terutama mendirikan solat 5 waktu dengan baik. Melalui dari situ, dia akan menzahirkan kita punya sifat-sifat yang lain, iaitu dengan berlaku adil ketika mengendalikan sesuatu mesyuarat ataupun program. Dan apabila insan itu baik, dengan sendirinya ilmunya akan cermelang dan sikapnya akan harmoni terhadap fitrah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita pergi pada soalan yang keempat. Apakah cara terbaik yang Puan lakukan untuk memastikan kesepaduan pendidikan wujud dalam kalangan pelajar? Antara cara yang terbaik yang beliau lakukan adalah sentiasa mengingatkan murid-muridnya supaya belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran. Yang kedua, mengingatkan bahawa setiap kepandaian yang kita miliki adalah dengan izin Tuhan yang maha mengetahui dan maha luas pengetahuannya. Pelajar memerlukan beberapa peringkat dan tahap pendidikan agar ini selari dengan tahap penguasaan peserta didik. Memastikan para pelajar yang seimbang dari segi intelek, jasmani, emosi dan rohani menerusi penggabung jalinan. Seterusnya ialah soalan yang kelima yang saya ajukan kepada beliau adalah, sebagai seorang pendidik, apakah pandangan Puan terhadap pendidikan bersepadu di kalangan masyarakat sekarang, sama ada relevan ataupun tidak? Antara jawapan beliau adalah banyak kejayaan yang telah dikecapi oleh negara menerusi pendidikan. Kesepaduan ilmu yang mereka perolehi agar kejayaan yang dikecapi bukan sekadar itu sahaja, namun boleh menyumbang kepada kemajuan negara. Semua pihak perlu memainkan peranan, terutamanya peranan ibu bapa. Kebijaksanaan ibu bapa dalam menangani masalah ini akan membolehkan keluarga yang dibina mampu bertahan dengan mengekalkan nilai pegangan akidah yang mantap kepada anak-anak mereka. Maka kerelevanan pendidikan bersepadu ini adalah wajar kerana dia boleh menyumbang kepada negara. Seperti yang kita lihat sekarang, negara kita telah maju disebabkan pendidikan dan banyak institusi yang telah tersenarai di antara 200 universiti terbaik dunia. Soalan yang keenam ialah mengapakah wujud segelintir pelajar yang gagal memahami konsep pendidikan bersepadu sehingga mereka
melakukan perbuatan di luar tabi'i. Antara kegagalan mereka atau punca berlakunya sedemikian adalah kurangnya perhatian didikan oleh ibu bapa seawal usia. Yang kedua, individu itu sendiri yang gagal atau tidak mahu mengikuti apa yang telah ditetapkan. Yang faktor lainnya ialah melalui pengaruh rakan sebaya. Yang kedua, tidak mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari. Seterusnya ialah dalam sudut persekitaran. Apabila kita lihat kalau seseorang itu duduk dalam persekitaran yang tidak baik, maka dia akan mempengaruhi individu tersebut. Dan jika persekitaran itu baik dalam suasana yang dijamin selamat, maka dia akan melatih diri mereka untuk terus di jalan yang benar. Maka persekitaran mempengaruhi juga aktiviti individu dalam mengharmonikan kehidupan mereka. Seterusnya yang terakhir adalah rumusan dan refleksi saya terhadap kajian, iaitu bagaimanakah kesepaduan ilmu itu berlaku. Matlamat pendidikan sepadu dimulai dengan kepercayaan, keyakinan dan kepatuhan kepada Tuhan sebagai akidah kita. Hal ini ialah yang merupakan kekuatan dalaman rohani yang akan membina akhlak, iaitu tingkah laku yang harmoni dengan agama. Di samping akhlak yang baik dijemalkan dalam amalan nilai murni dan ia menjadi insan bermoral dan berakhlak dalam kehidupan seharian. Seterusnya, nilai murni ini juga akan membina potensi intelek, iaitu akal yang sihat, efektif, sikap yang harmoni dan psikomotor, iaitu kemahiran yang sejahtera. Melalui hal ini, jelas bahawa kesejahteraan adalah perasaan bebas daripada tekanan, rasa gembira mengatasi rasa sedih dalam jangka masa panjang, perasaan positif dengan kehidupan dan memperoleh apa yang diinginkan seiring dengan matlamat. Matlamat akhir dan yang benar pendidikan ialah melahirkan insan, iaitu manusia yang baik dan mulia. Ini bermakna matlamat agung pendidikan ialah membangunkan manusia. Setakat itu saja rumusan dan kajian saya terhadap pendidikan bersepadu ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.